Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and selamat sejahtera to everybody. Jadi nama saya ialah Nadia dan hari ini saya akan membentangkan tentang sebuah kertas kajian saya yang bertajuk Trend Penggunaan Gadget dan Pengamalan Aktiviti Fizikal Berintensiti Sederhana Tinggi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Jadi kita mulakan dengan latar belakang gadget dan kanak-kanak. Okay, jadi saban hari penggunaan gadget semakin meningkat dalam setiap isi rumah di Malaysia. Okay. Kita dapati kanak-kanak daripada generasi pada hari ini terdedah pada penggunaan teknologi melebihi daripada generasi yang lahir pada 10 atau 20 tahun yang lalu. Okay, menurut laporan yang dilakukan oleh Jabatan Perangkat Malaysia 2020, hampir 100% isi rumah di Malaysia itu mempunyai akses kepada telefon bimbit dan televisyen. Jadi statistik seperti ini memberi gambaran bahawa majoriti keluarga di Malaysia memang terdedah kepada penggunaan gadget dan golongan kanak-kanak juga tidak terkecuali. Okay. Walhal penggunaan gadget itu adalah bersifat sedentary kebanyakannya. Okay. Sifat sedentary ataupun tingkah laku sedentary ini merujuk kepada tingkah laku secara sedar namun penggunaan tenaga yang sangat minima. Okay, atau dengan kata lain, kita membiarkan tubuh dalam keadaan berehat yang terlalu lama dan konsisten sehingga kurang menggerakkan tulang-tulang dan otot. Okay. Walhal, okay, kanak-kanak ni disarankan oleh WHO untuk melakukan aktiviti fizikal secara aktif sekurang-kurangnya 60 minit sehari bagi aktiviti fizikal berintensiti sederhana dan tinggi. Kenapa? Kerana aktiviti fizikal ni sangat kritikal ataupun sangat penting untuk kanak-kanak bagi proses pembesaran dan perkembangan awal kanak-kanak mereka. Okay, seterusnya, okay, isu sebenar daripada topik ni ialah kita melihat penggunaan gadget ni adalah bersifat sedentary. Jadi, penggunaan gadget yang bersifat sedentary dalam kalangan kanak-kanak tu sudah semakin meluas. Maksudnya, kalau dulu hanya fokus kepada televisyen, tapi sekarang sudah meluas. Ada telefon bimbit, ada televisyen, ada tablet, ada Android TV, Smart TV, ada konsol permainan dan sebagainya. Jadi meluas dan meningkat. Maksudnya semakin lama, semakin kerap. Okay. Kemudian usia ketika pertama kali menggunakan gadget pula semakin kecil. Kalau dulu mungkin kanak-kanak pertama kali menggunakan gadget ketika umur darjah ataupun tingkatan. Tapi sekarang walaupun masih bayi, kanak-kanak sudah pun menggunakan telefon bimbit. Okay. Jadi penggunaan gadget berlebihan ni sering kali dikaitkan dengan pelbagai masalah kesihatan dan masalah perkembangan awal kanak-kanak seperti yang pernah dikaji dalam kajian-kajian yang dinyatakan. Dalam masa yang sama, trend pengamalan aktiviti fizikal yang rendah telah dikesan di peringkat global dan lokal. Okay, seperti yang diutarakan oleh WHO dan beberapa kajian lokal lah. Okay. Jadi berdasarkan isu umum tadi, kita telah mendapat, kita telah spesifikkan penyataan masalah, iaitu tingkah laku sedentary yang dijalankan dengan penggunaan gadget pada kadar yang berlebihan dan berulang dalam kalangan kanak-kanak prasekolah dapat menyumbang kepada tahap pengamalan aktiviti fizikal yang rendah. Dengan kata lain, kita mengandaikan sekiranya penggunaan gadget ni digunakan secara berlebihan, berlebih daripada saranan yang dicadangkan oleh WHO, ini mungkin dapat menjadi faktor kepada tahap aktiviti fizikal yang rendah sekarang. Jadi fokus kajian ini adalah 3. Pertama, kita nak fokus dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Kedua, kita cuba nak kaitkan penggunaan gadget dengan aktiviti fizikal. Okay, sebab kebanyakan topik lain, topik yang berkaitan dengan penggunaan gadget mengaitkan dengan aspek sosial, aspek emosi. Jadi kali ini kita nak fokus pada fizikal. Dan ketiga, kajian ini adalah untuk menambah maklumat dalam fokus dalam konteks kajian lokal.
Okay, seterusnya, objektif kajian ni ada 3. Pertama, kita cuba nak kenal pasti bila umur pertama kanak-kanak mula menggunakan gadget atau dedah kepada gadget. Kedua, kita nak kenal pasti macam mana tabiat penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak prasekolah Malaysia. Ketiga, kita nak tahu berapa tempoh pengamalan aktiviti fizikal, berapa kanak-kanak luangkan masa mereka untuk melakukan aktiviti fizikal berintensiti sederhana dan tinggi dalam sehari. Okey, seterusnya metodologi kajian. Pertama, kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan persampaian rawak mudah. Dengan kata lain, sesiapa saja yang memiliki ciri-ciri populasi yang kita hendak beroleh peluanglah untuk terlibat dengan kajian ini. Okay, jadi seramai 84 ibu bapa kepada kanak-kanak prasekolah telah melengkapkan borang soal selidik ini. Instrumen kajian yang kita gunakan merupakan adaptasi daripada instrumen yang digunakan dalam kajian Al-Tabi 2020. Jadi instrumen ini merupakan borang soal selidik urus kendiri ataupun kita panggil self-administered questionnaire. Okay, maksudnya data mentah yang kita peroleh itu merupakan laporan terus daripada ibu bapa tentang anak-anak mereka. Okay, instrumen ini ada 3 bahagian. Pertama, demografi responden. Kedua, tabiat menggunakan gadget, ada 16 item. Kemudian tempoh masa aktiviti fizikal ada 2 item. Jadi semua item-item dan konstruk telah disahkan oleh 3 orang pakar. Kemudian kita telah jalani kajian rintis untuk kita uji nilai alfa kelompok masing-masing. Kita dapat 0.9 dan 0.8. Seterusnya pengumpulan data kita guna 2 cara. Pertama, kita buat salinan, seberapa banyak salinan hard copy lah soal selidik ni untuk diberikan kepada tadika yang sudi untuk berkolaborasi. Kedua, kita sebarkan questionnaire dalam bentuk Google Form secara online atau atas talian, dan disebarkan dalam sosial media penyelidik. Keempat, kita analisis semua data secara analisis deskriptif. Okey, seterusnya. Daripada 3 objektif yang kita nyatakan, kita dapat 3 dapatan hasil kajian. Pertama, kita memperoleh. Pertama sekali kita dapati bahawa majoriti kanak-kanak pertama kali menggunakan gadget ketika berumur 2 tahun. Diikuti dengan 1 tahun dan 3 tahun lah. Kemudian 1 tahun. Hanya segelintir saja kanak-kanak didedahkan ketika mereka berumur prasekolah. Kedua, tabiat penggunaan gadget, kita dapati walaupun kanak-kanak ni didedahkan dengan gadget terlalu awal, tapi tabiat penggunaan mereka masih terkawal, iaitu pada total mean score 1.69. Daripada 16 item yang diuji dalam konstruk tabiat penggunaan gadget, rata-rata ataupun majoriti bapa setuju bahawa anak-anak mereka tak bergantung pun pada gadget. Mereka boleh meneruskan rutin harian itu tanpa gadget. Kita dapati 3 keadaan yang mana kanak-kanak paling kerap guna gadget, iaitu pertama, waktu mereka senggang, tak ada buat apa-apa. Kedua, ketika ibu bapa sibuk melakukan kerja rumah, waktu tu anak-anak guna gadget. Ketika kanak-kanak dalam kenderaan. Dapatan ketiga berkaitan dengan aktiviti fizikal berintensiti sederhana tinggi. Jadi majoriti kanak-kanak prasekolah didapati meluangkan masa dalam 1 hingga 2 jam terhadap aktiviti yang berintensiti sederhana dan tinggi. Hanya kanak-kanak yang mencukupkan tempoh sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam, 3 hingga 4 jam dan lebih 4 jam. Kita kenal pasti mereka sebagai kanak-kanak yang memenuhi saranan oleh WHO. Jadi daripada jadual ini, kita analisis, maka lahirlah jadual yang kedua ini. Jadi majoriti kanak-kanak prasekolah dalam kajian ini didapati memenuhi saranan WHO. Dengan kata lain, mereka ni ialah kanak-kanak aktif lah. Seterusnya, perbincangan tentang tabiat penggunaan gadget. Jadi kita dapati bahawa majoriti daripada ibu bapa memang memberikan gadget
buat pertama kali pada kanak-kanak ketika mereka berusia kurang daripada 4 tahun. Tak sampai 4 tahun lagi. Tak reti bercakap, tak reti berjalan, tapi mereka dah gunakan gadget. Malah ada ketika bayi. Kedua, sebenarnya kita jumpa trend yang sama ni dalam banyak kajian. Antaranya di US, di UK, India, Turki, Korea dan sebagainya lah. Tapi walaupun mereka didedahkan kepada gadget pada usia yang terlalu awal, yang mana bertentangan dengan saranan WHO, tapi penggunaan mereka masih terkawal. Ini berkemungkinan kerana pendirian ibu bapa yang tegas dan jelas. Berdasarkan respon mereka lah. Kedua, tentang pengamalan aktiviti fizikal. Setelah dianalisis, sebahagian besar pada kanak-kanak dalam kajian ini memang mematuhi garis panduan aktiviti fizikal berintensiti sedang dan tinggi seperti yang disarankan oleh WHO. Iaitu sekurang-kurangnya 60 minit. Kebanyakan kanak-kanak ikut saranan ni. Walaupun mereka tak daftarkan anak-anak mereka dalam kelas-kelas fizikal macam taekwondo ke, renang ke. Keseluruhannya kita lihat trend yang dalam kajian ni tak sama dengan kajian-kajian lain. Di negara-negara lain. Meskipun negara-negara tersebut dekat-dekat je. Ataupun dalam benua yang sama. Kemungkinan kerana pertama, rekomendasi ataupun saranan masa bagi setiap negara tu berbeza-beza. Ada negara yang sarankan 30 minit sahaja. Ada negara yang sarankan 1 jam. Ada yang sarankan 3 jam. Jadi berbeza. Kedua, kita dapati cara kutipan data dalam setiap kajian tu juga mempengaruhi trend pengamalan aktiviti fizikal yang berbeza-beza. Jadi seterusnya, akhir kata kesimpulan yang kita dapat daripada kajian ini, pertama, pendedahan gadget terlalu awal, sangat awal untuk kanak-kanak. Memang menyalahilah saranan WHO. Sepatutnya kanak-kanak bawah 2 tahun sama sekali tidak patut menggunakan gadget. Kedua, kita dapati kebanyakan jurnal yang mengaitkan penggunaan gadget dengan aktiviti fizikal merupakan jurnal daripada kajian perubatan dan sains fizikal dan teknologi. Sangat kurang dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Jadi ini salah satu usaha penyidik untuk menambah dalam bidang pendidikan. Ketiga, kita nak tekankan bahawa kajian ini mempunyai limitasi yang perlu diutarakan, iaitu sampel kita adalah terhad. Jadi dapatan ini tak boleh digeneralisasikan kepada semua populasi kanak-kanak prasekolah di Malaysia ni. Kedua, kita juga nak tekankan bahawa instrumen yang kami gunakan merupakan instrumen soal sedik urus sendiri. Jadi keberangkalian ibu bapa untuk melaporkan perkara-perkara yang berkaitan dengan anak-anak mereka tu secara berlebih-lebihan agak tinggi. Jadi kami harap limitasi tersebut dapat diambil kira sebelum menilailah dapatan kajian ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.